Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk berada dalam sebaik-baik bulan-bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan kepadanya. Kita telah masuk 20 Ramadan ni. 20 dah. Titah 20. Ada lagi 10 hari adik kakak. Sudah semestinya 20 hari yang berlalu ni kita dapat merasai perbezaan diri kita. Aku duduk dalam bulan Ramadan ni suka ataupun tidak dengan aku hidup tidak pada bulan Ramadan. 20 hari dah berlalu. Amo yakin kita dapat merasai perbezaannya. Cuma ada orang dapat rasa perbezaan ke arah yang lebih baik. Sebelum Ramadan tak bangun belum subuh, bangun 3 rebel. Tapi masa Ramadan boleh bangun sebelum subuh. Bukan setakat bangun, boleh perangak gula, boleh perangak nasi, buat teh panas, iri buat timun Cina. Tidak kan? Belum pada puasa, tak buat belakang tu. Salah khabar ke 4.30 tidur semula. Lambat lagi, sejam lagi. Kejam mata pula. Tapi puasa ni boleh. Maknanya apa dia? Makna boleh lah. Kalau lepas pada puasa ni pun boleh juga kalau kita nak bangun. Puasa 20 hari dah boleh kita puasa. Ada orang yang tak rajin puasa sunat. Dia puasa hari bulan puasa baru dia puasa. Orang suruh puasa pun tahu payah doktor. Doktor lah suruh puasa cik mani tinggi. Doktor kata puasa-puasa dia buat cik tahu doktor kerja kita ni pernah payah nak puasa. Tak aja puasa. Tapi mari bulan Ramadan ni boleh puasa boleh alif juga. Maknanya apa? Lepas pada puasa ni pun boleh kalau nak puasa. Tidak kan? Boleh. Belum pada puasa, lepas Maya Isa tu gak pakai lipat sejadah cabut kain kana cong depan TV. Sebelum pada puasa ni kan. Lepas Maya Isa assalamualaikum juga. Kalau dia doa mujum nah, mau tidak gak cabut kain kana lipat sejadah juga congok depan TV. Kok ia contoh dia mencari Siti. Deh, nak tengok mencari Siti. Tapi masuk bulan Ramadan boleh bukan setakat 8, 20 rakaat. Bukan setakat 20 rakaat, sekali ngawiti habis 23 rakaat. Bukan sikit ni. Maknanya apa? Kita boleh buat.
Kalau nak buat lepas pada Ramadan ni pun tak ada tarawih, boleh kita sembahyang sunat lepas pada Isya. Boleh. Patut tak buat juga tu. Tak sih lah. Bukan tak boleh. Tak sih. Jadi alhamdulillah, hak mana ada perubahan kepada yang lebih baik, teruskanlah. Baski lagi 10 hari ni, pertingkatkan. Cuma ada di kakak dalam ramai-ramai dia tak ada gapo-gapo supo. Hak ni hak kita sin. Kalau bulan sebelum Ramadan baru ni dia tidak bergaduh nak bangun subuh, Ramadan ni pun serupa. Tak sah. Bini dia gaduh yang subuh ada. Makan-makan mau nak makan tak? Cakap orang. Bagaimana? Dia tak bangun. Demo tak kisah pun. Tak haji dah tahu tak sahur. Gagoh betul. Gagoh kita pada sahur. Sahur melotek. Tak bangun sahur. Tak boleh bangun subuh, tak boleh. Dia kena bangun pukul ni. Pukul ni tu pun awal. Tengah malam kalau ke tarawih apa dia tak pergi. Menguju apa sama malam. Belum pada puasa jual pasal malam. Dalam puasa hang kau kuat jual pasal malam. Patut ada masa nak tarawih. Pelik pukul 12, pukul 1 dah di rumah. Lembek lotek. Hak dah cari colik mata. Cari colik dah pukul 1. Kita apa pasal putih cari colik. Lepas pada nego lah tutup kedai pukul 12 tu. Lapar ni cari colik pasal putih tu. Lajak pas baca. Klik mari pula purwa pun sampai rumah. Maya tak cakap. Mana kata tak ada perubahan, tak ada perubahan. Kalau belum puasa pun tak sembahyang malam. Puasa pun tak sembahyang malam. Kalau belum puasa tak baca Quran. Puasa pun tak baca Quran. Kalau belum puasa ni kedekut hafaz nak derma. Puasa pun kedekut hafaz juga. Artinya tak ada perubahan apa-apa untuk diri dia. Tak cukup. Kalau belum Ramadan jenis bakal tak tepat, puasa ke bakal ada. Jual kedai nak bocoh macam. Dia jual sepatut jual ni orang kena banyak ke senyum dak. Jangan nak bocoh macam orang boleh puasa ni. La ilaha illallah. Adik kakak ni orang yang rugi. Rugi ke tak? Rugi. Orang sepatut Ramadan boleh terbiah, boleh yang menjadi kita semakin baik. Tiba-tiba kita suruh tolong ya, tak tahu ke mana-mana. Hak beza tak makan nasi tengah hari tu ya. Tu ya bezanya. Hak lain mulut berakhir menyupah, duk menyupah situ. Malah situ, kedekut situ. Ni orang rugi. Rugi sebulan umur dia dalam bulan Ramadan. Dan hak lebih teruk pada orang rugi ni, orang yang mari bulan Ramadan keadaan dia lebih teruk pada sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan malam-malam pergi juga sejik ngorik-ngorik. Mari Ramadan puasa, ngorik pun tak pergi dah. Tak ada buka puasa rumah. Belum pada puasa baru ni, pergi juga main ngorik sejik ya. Awak puasa ni tak mari main ngorik sejik. Bapa? Tak ada. Bukan puasa dua pun. Tok Bila tau, gaduhnya komak ke dia. Tok Bila juga orang selalu. Semakin teruk. Belum Ramadan buh kot, dia tabung seria sama meneria. Belum pada Ramadan. Ramadan tak buh. Nak taruh piti baju gaya. Kita nak ramah 12. Duit derma, tak ada piti gaya. Ceng. Teruk kot, jadi semakin teruk. Apa sampai gitu mau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni 3 jenis orang lah. Orang hok dalam Ramadan berubah jadi semakin baik, hak ni hak kita nak. Ada hak tak berubah apa-apa, dan ada hak berubah ke arah yang lebih teruk. Tak si kedua-dua ni. Kita nak mula-mula tadi. Dah berubah menjadi semakin baik insya-Allah. Kalau tak berubah lagi, tak lewat lagi, ada lagi 10 hari. Ada lagi 10 hari. Maka usahalah adik kakak
10 hari ni kita kacau sungguh-sungguh, biar hak tak berubah tu jadi berubah. Hak tak rajin bangun sahur, bangunlah sahur walau bijur'ati ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air. Bangun juga. Tak lalu tak makan, teguk air seteguk. Bawa air melugah, teguk wak motor ada. Begitu manggil seokok. Seokok tak apa. Aduh, la ilaha illallah. Seokok tak apa, minum air tak boleh. Kalau tak boleh makan, bangunlah semaya 2 rakaat. 2 rakaat. Bangun semaya 2 rakaat. Baca Quran sepipi 2 pipi. Biar nampak ada perubahan. Dah. Adik kakak, ambo nak sambung lagi pembacaan kitab kita Bahrul Mazi jilid yang ke-17. Kita masih lagi dalam babun majaa fi syafaati. Bab pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang syafaat. Ikut pada tanda buku ambo ni, kita masuk tajuk ni pada 30 hari bulan 4 2021. Masuk tajuk ni. Baca hadis yang pertama. Hari ni 22 hari bulan 4 2022. Setahun tak habis lagi hadis yang pertama. Berat sungguh. Tak habis lagi. Orang buat warna mula-mula baca boleh 4. Kali yang kedua baca boleh 10 2021. Ni kali ketiga ni boleh 4 22. Dahsyat sungguh. Dah mau yakin dan percaya, kalau kita baca boleh 10. Hamba ngelah mari-mari boleh 10. Dah. Hamba yakin percaya adik kakak teringat belaka dah hamba sebut tu. Kau ingat lagi? Dah. Hamba pun tak ingat. Hamba pun semalam jauh cari video mana aku ngajar mula ni. Tengok video tu baru teringat. Oh, kata kau. Baik, ada sikit yang lagi nak perhabis kita sebut secara sepintas lalu. Babus syafaati, bab syafaat. Hadis yang pertama ni Nabi sebut berkenaan dengan keadaan manusia di padang mahsyar bila dihimpunkan seluruh manusia bertindak-tindak dalam keadaan tak ada pakaian, dalam keadaan tidak bersunat, tidak berkaki, tidak beralas kaki, kasut selipar tak ada. Tari ni sahasta atas kepala adik kakak. Ada hak tergelan peluh sekat lutut, sekat pok, sekat pinggang. Ada hak sekat lubang hidung. Keadaan cukup terseksa. Duduk di padang mahsyar ni cukup terseksa. Tapi Allah Ta'ala tidak memulakan perbicaraan. Tuhan tak start. Apa kita tunggu penceramah mari lewat lah. Mana? Tu budak tak kisi kipas biu-biu gagak dah kagak kelejai. Waktu abang ni. Tahu tak abang ni? Klik kan? Mana? Tu dak tak kisi setara tu. Pada masyarakat ni tengah panas, caci arang. Mesuarak mari. Katanya seorang kita kena pergi cari Nabi Adam. Pergi cari Nabi Adam. Tanya dia nak buat mana? Pergi sport. Cari-cari jumpa Nabi Adam. Jumpa Nabi Adam, royak wahai Nabi Adam, mung ni pok segala manusia. Allah Ta'ala buat kamu dengan tangan dia sendiri. Dah, mung ni bila keistimewaan Nabi Adam, minta supaya Nabi Adam ni kecek dengan Allah Ta'ala biar mula-mulalah perbicaraan. Nabi Adam kata, "Hei, hamba tak berani. Hamba tak berani. Hari ni Allah Ta'ala yang murka dengan satu murka yang dia tak pernah murka serupa dia murka hari ni. Dan Allah tidak akan murka selepas pada ni serupa dia murka pada hari ni. Hari ni, tak berani. Tambah-tambah aku pula ada kih, kata Nabi Adam. Ada kih ke dia? Kih dalam syurga mula. Bila Allah Ta'ala larang, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Allah bersabda, wahai Nabi Adam dan isteri Siti Hawa, jangan masuk dekat dengan pohon ni sepohon. Moga lain pun nak makan, nak minum, gapo makan, minumlah. Surga ni boleh belaka. Cuma pohon ni sepohon jangan masuk dekat. Adik kakak. Manusia kalau gitu, hak larat tu hak dia nak buat. Tidak kan?
Kita pun lagu tu. Nabi Adam yang kajak kau pilih, akhir pergi makan. Allah marah, waktu turun bom. Jadi Nabi Adam kata, tu so tu aku teringat paklo ni, jadi aku tak berani. Idhabu ila ghairi. Pergi cari orang lain. Pergi cari Nabi Nuh, tak apa cari Nabi Nuh. Gilah adik kakak cari Nabi Nuh. Jumpa Nabi Nuh, minta benda yang sama. Nabi Nuh pun jawab bahagian tu, hamba tak berani. Allah Ta'ala marah. Tambah hamba pada kih dengan Tuhan ni. Nabi Nuh ada kih juga. Kih apa dia? Kih Nabi Nuh mendoakan kemusnahan kepada umat dia sendiri. Dah umat dia tolu telajuk, bagaimana? Tak terima dakwah dia. Allah, kalau dengar kau cerita Nabi Nuh ni kakak, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum liastaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Allah bubuh dalam Quran aduan Nabi Nuh ketika berdakwah kepada puak-puak dia. Puak-puak aku ni pelik. Ya Allah, dia kata, tiap kali aku dakwah ke umat aku siang malam, bukan masuk dekat dak, lari kau jauh ada. Orang lain sekali tak dengar, masuk dia kalinya dengar juga. Pok dia ni dak, kau ceramah kau lari, lari. Setakat lari tak apa. Ni yang masuk jari dalam telinga ni rapat jik tak si dengar sikit pun. Bukan setakat masuk jari telinga, yang selok jubah istaghshaw thiyabahum ni, ulama kata jubah dia pakai tu dia tarik naik, dia rukuk kepala, dia tunggi punggung. Huduh perangai la ilaha illallah. Nah, dia akak je apa? Nampak kau dah ni? Tak nampak nak buat? Allah, huduh perangai la ilaha illallah. Ujung jubah tu dia akak, dia rukuk kepala, dia tunggi punggung ke Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh tolak telajak, Nabi Nuh doa pada Allah Ta'ala supaya hancurkan umat dia. Jadi Nabi Nuh kata, tak patut aku buat gitu sebenarnya, moga aku ni Nabi Rasul ni kerjaan dia untuk membimbing umat. Tiba-tiba aku doa supaya Allah Ta'ala hancur. Hak tu yang parok kena boh langit, air turun langit lagi, tubik bumi lagi, kata gelai habis ke seperti dunia dengan doa Nabi Nuh dia kata. Jadi aku ingat waktu suatu aku tak berani. Gi cari Nabi lain. Gi cari Nabi Ibrahim. Gilah cari Nabi Ibrahim. Jumpa Nabi Ibrahim royak. Nabi Ibrahim pun jawab hau tunda, hamba tak berani. Tambah-tambah hamba ada kih ke apa dia? Nabi Ibrahim adik kakak royak, aku ni pernah berbohong 3 kali. Pernah berdusta 3 kali dusta. Aku pernah nipu 3 kali. Padahal nipu Nabi Ibrahim ni bukan nipu yang orang panggil nipu saja-saja dak. Malah hulailah kisah dia kan. Ketika Nabi Ibrahim kata ke dia, aku sakit. Puak-puak kampung dia ajak lagi berpesta. Nabi Ibrahim kata, ini sakit. Aku tak apa segagi ya, aku tak segi. Bila orang pakat pergi tinggal dia seorang, dia pergi pecah berala. Ingat tak cerita? Dia pecah berala. Dia tinggal hopstar sekali. Dia sakut kapok di tubuh, di berala hopstar. Bila orang kampung kelik tengok hancur berala, kata, siapa dia buat ni? Siapa dia buat ni? Hei, siapa dia buat ni? Hei, itu dia lah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, apa tanya hamba? Tanya hopstar, itulah kapok dekat dia. Dia tanya hopstar, dia kapok dengan dia, okay? Takut dia, aku hancur. Kamu tak sedar pada aku lah. Berala nak geruk ke mana? Nak hayu kapok ke mana? Batu ke? Mana tahu tak boleh kira semua nak tempoh. Jadi tu kali kedua aku menipu. Kali ketiga ketika dia bawa isteri dia lalu ke sebuah negeri raja hak zalim, dia kira ayat ni bukan bini hamba ni adik hamba. Adalah sebab-sebab dia tadi kakak. Jadi aku nipu ni aku tak berani. Mungkin jumpa Nabi Musa lah. Gilah jumpa Nabi Musa. Gi jumpa Nabi Musa ni kakak. Pun jawab yang sama. Tak berani. Aku pula ada kih dia kata. Aku dah tunggu orang mati mula. Nabi Musa aja. Aku dah tunggu orang mati mula dia kata. Pergi cari Nabi Isa. Cari Nabi Isa. Jumpa Nabi Isa pun tak berani juga. Cuma Nabi Isa ni tak ada kih.
Nabi Isa ni tak ada kes supaya Nabi-Nabi lain. Cuma Nabi Isa tak berani je. Nabi Isa kata jumpa Nabi Muhammad lah, jumpa Nabi Muhammad. Gilah jumpa Nabi Muhammad. Jadi kita berhenti baru ni sekat jumpa Nabi Muhammad. Ishfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi. Puak-puak rombongan ni royak, wahai Nabi Muhammad, tolonglah wi syafaat. Bui syafaatmu di hadapan Tuhanmu. Mun tak tengok kau keadaan kami langi lagu mana. Fa'antaliqu fa'ati tahtal arshi fa'akhirru sajidan li rabbi. Bila puak-puak rombongan duduk mengadu kau Nabi Muhammad tak jawab. Supaya orang lain jawab macam-macam. Hamba tak berani, Tuhan marah, murka, begini dia. Nabi Muhammad tak jawab. Nabi Muhammad kata fa'antaliq, aku pun bikah bangun. Pakai bikah bangun fa'ati tahtal arsy, aku pakai jalan nyok sampai di bawah arasy, fa'akhirru sajidan li rabbi, aku pun berdebuk sujud kepada Tuhan. Nabi tak kecil. Dah orang mari royak kesusahan, Nabi pun dapat tengok susah. Nabi pakai bangun nyok jalan-jalan sampai bawah arasy, Nabi sujud juga. Summa yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alayhi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Tengah-tengah sujud, Allah Ta'ala bubuh satu ilham kepada Nabi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu pujian yang tidak pernah Allah Ta'ala buka kepada sesiapa pun sebelum ini. Adik kakak, kita sebagai hamba Allah diminta untuk sentiasa memuji Allah. Alhamdulillah. Sebab tu kita semaya adik kakak, teh wajib baca. Wajib baca teh. Tak baca teh tak sah semaya. Bapa Allah nak ajar kita biar sama-sama mulutmu ni sebut Alhamdulillah. Semaya wajib Alhamdulillah, semaya sunat Alhamdulillah, semaya mayat Alhamdulillah. Tidak kan? Orang kampung semaya Alhamdulillah, orang bandar semaya Alhamdulillah, orang kaya Alhamdulillah, orang miskin Alhamdulillah, orang sihat baca Alhamdulillah, orang sakit pun semaya baca Alhamdulillah. Orang baca khutbah, orang nak ceramah, nak mengajar, start Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa tak? Mari baca khutbah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Supaya tu, innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian kesyukuran itu hanya layak bagi Allah. Hak tu kita biasa dengar belaka dah. Kita biasa duk dengar sebut semasa atas muka dunia. Tetapi Nabi kata ketika aku sujud kepada Allah di pada mahsyar di bawah arasy Allah, yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alaihi. Allah Ta'ala buka kepada aku. Nabi tengah sujud, Nabi pergi sebut, Nabi pergi baca pujian kepada Allah. Malam syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli, sesuatu pujian yang Allah tak pernah buka kepada sesiapa pun sebelum daripada aku. Lagu mana pujian tak tahu. Cuma Nabi sebut begitu, aku telah puji Allah. Ni duk tengah sujud ni, bukan alhamdulillah, bukan innal hamdulillah, bukan segala puji bagi Allah, bukan hak tu hak biasa dah. Satu pujian yang sebelum ni Allah tak pernah buka kepada sesiapa. Summa yuqal, kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad. Nabi tengah sujud ni, Nabi dengar satu suara, ya Muhammad irfa' ra'sak. Nabi dengar satu suara. Nabi tengah sujud, tengah puji Allah, mari suara, wahai Nabi Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Sal tu'tah washfa' tushaffa', mintalah, mu nak minta apa-apa pun pasti akan ditunaikan. Mintalah syafaat kepada siapa mu nak minta, pasti akan ditunaikan syafaat tersebut. Ni suara hak Nabi dengar ketika sujud. Tengah sujud, tengah puji Allah, mari suara, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tah washfa' tushaffa'.
Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu. Angkat. Allah tak boleh tengok Nabi dia sujud lama-lama di kaki. Allah ni, Nabi Muhammad ni kasih dia, orang paling dia sayang. Nabi sujud sekejap ya, Tuhan kata angkatlah. Hak Nabi-Nabi lain tak berani tadi. Hak Nabi-Nabi lain kata kalau aku pergi boleh beda. Mana? Tuhan tengah marah, Tuhan tengah mana? Tengah hot temperature. Tak berani. Tapi Allah bila tengok kasih dia sujud, puji dia. Hak tengah marah turun sementara-mentah. Turun sementara-mentah. Sampai Tuhan kata irfa' ra'sa. Angkatlah kepala tu wahai Nabi Muhammad. Mintalah nak minta berapa akan dikabulkan. Mintalah syafaat pada siapa mu nak minta syafaat akan diberi syafaat. Ni kaedah berhadapan dengan kemarahan. Orang tina kalau tok laki kelik nampak marah muka, jangan duk backing attack. Backing capung dengan backing boleh nyo. Ke mana? Nampak tok laki backing dia buat air sirap. Puasa ustaz, ni jadi boko. Puji banyak Allah habis handsome-nya hari ni. Ada puji ke? Tengok marah. Sebutir boleh. Kena pandai-pandai lah. Fa'arfa'u ra'si, Nabi kata aku pun bila dengar suara-suara angkat kepala, aku angkat kepala aku. Fa'aqul, aku pun kata, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Maka aku angkatkan kepalaku daripada sujud itu seraya berkata, hai Tuhanku umatku, hai Tuhanku umatku, hai Tuhanku umatku. Maka firman Allah Ta'ala, Allah pun berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apa kehendakmu pada umat kamu, aku perbuat. Mu nak suruh aku buat apa dia kepada umatmu. Dan Nabi dia ummati ni, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, wahai Tuhanku umat aku ni, umat aku ni. Tuhan pun jawab, Tuhan kata, mu nak suruh aku buat apa dia? Mu nak suruh aku buat apa kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad? Maka kataku, ya Tuhanku, segerakan hisabnya. Nabi Muhammad kata tak ada kau lain, nak suruh cepat, nak suruh mulakan cepat-cepat hisab. Lama benar dah duk nunggu ni, duk caci arah, tak tahu nak pergi ke mana. Hak duk tergelap peluh pun ada, hak tengah panas pun ada, hak buta mata pun ada, macam-macam. Hak duk di bawah payungan arasy Allah tu selamat. 7 golongan Nabi sebut oleh hadis kan, biasa dengar 7 golongan yang akan diletakkan di bawah arasy Allah Ta'ala. Hak tu selesailah puak dia tu. Hak tidak 7 ni, hak duk di tengah-tengah padang mahsyar yang tali secekat sehasta atas kepala, duk tunggu orang mula hisab ni. Adik kakak, satu azab yang cukup berat. Nabi kata aku naknya supaya percepatkan mula hisab. Maka dipanggil semua umat Muhammad, maka dihisab akan mereka itu. Tuhan pun tak payah, gitu tak apalah, aku start. Maka start selalu hitungan amalan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adik kakak istimewa dia. Kita umat yang teristimewa. Walaupun kita mari ngelah kita ni kan, kita umat Nabi Muhammad mari atas muka dunia sebelum kiamat. Hak mula-mula Nuh, umat Nabi Adam Nuh, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, hak mula-mula, hak awal lagi. Tapi bila Allah Ta'ala mula hisab, dia akan mula dengan umat Nabi Muhammad. Ni keistimewaan yang akan kita dapat. Fayaqul ya Muhammad akhil min ummatika man la hisab alaihi min al-babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fi ma siwa dhalika min al-abwab. Maka firman Tuhan, hai Nabi Muhammad, masukkan olehmu daripada umatmu orang yang tiada hisab atasnya daripada pintu sebelah kanan daripada beberapa pintu syurga. Dan mereka itu orang-orang yang menyengutui orang-orang pada yang lain daripada yang demikian itu daripada segala pintu. Allah Ta'ala kata, wahai Nabi Muhammad, tu ada pintu di sebelah kanan. Pintu tu khas untuk umatmu yang masuk syurga tanpa hisab. Panggil semua umatmu hak boleh masuk syurga tanpa hisab, buat masuk ke pintu tu belakang.
Pintu tu pintu khas untuk dia. Kalau tak masuk ke pintu tu, masuk ke pintu lain. Ada lagi pintu syurga ni. Dah pintu syurga ni banyak. Kalau masuk ke pintu lain, pintu tu dia akan pakat dengan orang lain hak kena hisab. Adapun pintu tu khas untuk orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab. Summa qala wallazi nafsi biyadihi ma bainal misra'ain min masari'il jannati kama baina Makkah wa Himyar wa kama baina Makkah wa Busra. Kemudian daripada itu berkata pula Abu Hurairah, demi Tuhan yang diriku di tangan kudratnya, bermula barang yang antara dua keping pintu daripada beberapa pintu syurga itu seperti barang yang antara Mekah dan Himyar, dan seperti barang yang antara Mekah dan negeri Basrah. Adik kakak, lepas riwayat hadis ni Abu Hurairah, periwayat hadis ni kata, demi Allah, aku nak ayat kau puak-puakmu, luah pintu syurga ni setara mana, dua keping pintu syurga ni, pintu kiri kanan tu kan, daun pintu tu, daun pintu kan, pintu kanan pintu kiri tu kan, duk daun pintu. Lebar antara dua daun pintu syurga ni, duk bucu tu gi ke bucu ni antara Mekah dan Himyar. Himyar ni mana? Selatan negara Yaman. Yaman adik kakak bawah sekali semenanjung tanah Arab. Ambo pun tak ada nak ukur panjang mana. Tapi naik kapal terbang 2 jam lebih. Naik kapal terbang duk Mekah pergi ke Himyar 2 jam lebih. Pun tidak 3 jam. Tu luah 2 daun pintu syurga. Luah kada? Luah adik kakak. Nak kau naik kapal terbang 2 jam. Tu satu pintu, tu satu pintu. Ataupun Nabi kata di antara Mekah dan juga Busra. Busra di mana? Syria. Mekah di tengah. Serupa je. Mekah dengan selatan Yaman ni pun setara tu. Kau nak pergi ke atas ke Syria pun setara tu juga. Luah pintu syurga. Allah. Pintu setara tu syurga. Jangan tanya. Jangan tanya luah syurga setara mana, kalau pintu syurga setara tu. Tidak kan? Ada rumah spek pintu besar ada. Pintu besar lah. Rumah 20 kali 20. Ada? Tak ada. Pintu mesti lebih kecil pada rumah. Tak ada pintu rumah besar pada rumah. Tak ada. Jadi kalau pintu syurga apa setara ni dah adik kakak, naik kapal terbang 2 jam setengah. Syurga tak nak bayar setara mana. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakar As-Siddiq dan Anas. Banyak lagi hadis-hadis yang berkenaan dengan bab ni. Baik, kita baca sikit. Masalah syafaat Nabi Muhammad itu iaitu 5, sebagaimana mengatakan dia oleh Imam An-Nawawi, hal keadaannya menurut sebagai kata Iyad. Imam An-Nawawi ada tulis melalui perkataan Iyad bahawa syafaat Nabi Muhammad ni ada 5 jenis. Ada berapa? Ada 5 jenis. Pertama, syafaatnya pada melepaskan orang-orang daripada haru biru pada mahsyar. Pertama, syafaat Nabi Muhammad untuk melepaskan huru-hara, haru biru hari pada mahsyar. Kita baca hadis tadi kan? Orang duduk di padang mahsyar tak tahu buat berapa ni, bertindih-tindih panah dengan petegel. Tak ada arah, tak boleh buat apa-apa. Jumpa Nabi ada tak boleh buat apa, jumpa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tak boleh buat apa. Jumpa Nabi Muhammad sujud je. Saya kata kat kepala, minta apa? Nabi kata nak minta supaya cepat hisab ya. Tak apa, start. Maka terlepaslah orang daripada azab duduk di padang mahsyar. Itu syafaat yang pertama. Kedua, syafaatnya Nabi pada memasukkan satu kaum ke dalam syurga dengan tiada hisab. Ada orang yang boleh masuk syurga tanpa hisab. Tanpa hisab ni makna dia tak kena timbang amalan dia. Kita biasa dengar ke, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah Al-Qari'ah
Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Mana-mana orang yang berat timbangan amal dia, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diredai dalam syurga. Orang-orang ni timbangan amal, maksudnya kan dia akan ada hisab. Allah Ta'ala akan nilai semua amalan-amalan yang kita buat. Sebab tu Amor sebut semua, jangan sedap kita ni adik kakak kalau kita banyak amalan. Jangan sedap. Tak semestinya banyak amalan itu Tuhan terima. Hak kita naknya amalan terbaik, bukan amalan terbanyak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah buat hidup, buat mati ni untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Amalan hak terbaik, bukan terbanyak. Kita lah ni gaduh nak kau banyak, zikir nak kau banyak, baca Quran nak kau banyak, sembahyang nak kau banyak, tapi tak buat dengan tak teratur. Zikir ni tak. Kita pun heran jadi tak sini dah ni kan. Hak dua ya tu tak. Baca gapo dia. Kita kalau baca cepat pun subhanallah. Adalah orang panggil saat so. Kita dah perhati dia bawa kereta, tangan tak. Baca gapo tak tahu dah. Kalau hak jenis dia tak apa tu sebab. Dua ekor botu sebab. Baca gapo? Semata-mata nak kejar 10,000, 20,000 hamba terima atuk guru hamba sehari kena la haula wala quwata illa billah 10,000 kali. Tu hamba terima atuk guru hamba tu ijazah. 10,000 la haula wala quwata illa billah. Masya-Allah. Dah kau buat dah. Oh, bapa tak dah. Ngapa ya? Tak biasa ya serah banyak dah biasa satu. Locong mata ya lahul duk lahau yang bunyi orang lain tak apa lahul jadi ke tak jadi. Adik kakak baik sikit butir pada banyak tak butir. Astaghfirullah ni pada 10. Astaghfirullahalazim. Dia putih molek pada duduk 100 Rasulullah. Dah. Ki banyak. Baca Quran ki nak banyak. 2 juz sehari. Kita 1 juz sehari pun berambak. Dia 2 juz sehari, 3 juz sehari. Tak kita kenal lah dia setara mana bacanya. Baca hak selu putok butir mana, dengung ikhfaq tahun mana. Oh, dia baca cepat juga. Aku boleh 4 juz. Dah jadi ke? Baca Quran tak betul lagu tu. Quran tu lah anak kita seksa. Bukan nak menakut-nakutkan. Ada hadis Nabi kata orang yang mengaku baca Quran falahu ajran, boleh 2 pahala. Ini berita gembira. Orang yang mengaku baca Quran, bacalah Quran tak apa, 2 pahala boleh. Hak tu hak mengaku dia tak disungguh. Hak ni saja nak suruh cepat. Ngangeling dengan ngidung. Nyala nak kau Quran lah. Semaya gitu kok. Kih nak banyak. 2 papel obat sakit lutut. 20 hari puasa, 2 papel dah habis obat sakit lutut. Hang nak ubah lutut gergang. Lepas kuliah nak gergang pun. Muncul lah ni palasa seming. Dulu palasa kayu dekat gergang. Nak kotor palasa. Dia ubah lutut. Allahu Akbar. Hak tu kata jangan sedap dengan amalan banyak. Sebab amalan tu hendak tengok hak molek, hak terbaik. Sikit pun tak apa. Takut-takut ke apa dia? Banyak-banyak tak masuk dalam ke dia, dalam timbangan amalan kita. Tak masuk. Hak lebih teruk piti habis kan.
sedekah banyak tapi tak ada ikhlas, batal habis. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan ngukit dan menyakitkan hati orang yang kamu beri. Nak bui-bui patut gapo lah ingatnya. Allah ni gak duk ingat kita lugah. Lalu kok masjid tu 10 kali lalu 10 kali dia royak. Ni masjid ni apa? Beri 1000 ni sana. Mula-mula lalu tak apalah. Duk lalu pula royak pula. Ni apa dah beri 1000 sak macam ni. Kali ketiga royak pula. Mana? Kali keempat kita tidak jiwi 1000 sini. Ustaz tahu tu. Tahu 4 kali royak. Pada meroyak aku royak. Sungguh dia royak 1000. Masjid kau 2 juta, 1000 muwi tu pada buat tangga ya. Mana? Sedap sahur lah. Kalau mu nak ngukit tak balah tak apa, time balah kak. Ingat tak demo mula tak ada apa dia. Mari sini jadi 10 satu menjaga tolong yang mujurnya. Kalau kata tolong mampu, kau tak kena mu kan. Jangan. Termasuk kita dengan anak-anak jangan ngukit. Kadang-kadang ada mak ngukit. Abang dah nanti kerja, ingat kena bagi kat mak 500 bulan. Kejut anak Allah mak, gaji saya 800 je mak. Mak tak kira. 500. Anak gaji 800, 500 nak ke dia. Betul anak nak makan berapa? Abang kena ingat ni susu mak yang besar ke abang tahu. 2 tahun mak nyusu. Jeng. Mana? Ngukit toleh pahala ngukit ni. Tok laki jangan ngukit kau bini yang ngukit tok laki. Jadi sikit ngukit. Kawan. Baik. Yang kedua kemudian syafaat pada memasukkan satu kaum ke dalam syurga dengan tiada hisab. Nabi dengan syafaat dia sebagaimana hadis kita baca tadi, dikatakan kepada Nabi, bawalah umatmu yang masuk syurga tanpa hisab ke dalam syurga ikut pintu sebelah kanan. Maka Nabi pun bawa masuk tanpa hisab. Kalau nak masuk ke pintu-pintu lain boleh, tapi pintu tu dikongsi dengan orang yang masuk syurga dengan hisab. Kalau masuk pintu tu khah untuk dia. 2, 3 memasukkan satu kaum yang kena hisab atau mustahak azab, maka tiada kena azab. Syafaat ketiga Nabi ni, ada orang yang kena hisab. Tadi yang tak kena hisab masuk syurga dah. Dia ni kena hisab. Lepas kena hisab, tengok-tengok ada buat dosa. Jadi sebelum masuk syurga, kena cuci dosa tu. Cuci dosa ni dengan apa dia? Masuk neraka. Tidak kan? Ni akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang berdosa, selagi tidak syirik pada Allah Ta'ala, akhirnya boleh masuk syurga. Cuma kena cuci sekejap. Cuci dalam neraka dulu. Nyangka kau malaikat lah, tak kira lah setahun 2 tahun. Nabi Muhammad SAW dengan syafaat baginda boleh saja untuk dikecek kira bawa puak-puak ni masuk syurga tanpa dikenakan hukum masuk neraka. Ni hak nombor 3. Yang keempat, syafaatnya pada mengeluarkan orang yang masuk neraka daripada segala orang yang derhaka dan berdosa. Syafaat yang keempat, hak masuk neraka dah. Hak masuk neraka dah. Nabi Muhammad boleh beri syafaat kecek kira waktu bik orang ada dalam neraka buat masuk dalam syurga. Tak ada habis hukum ni. Tak ada habis hukum ni. Nabi kecek waktu bila siang. Waktu bik. Tu juga syafaat Nabi Muhammad. Yang kelima, syafaatnya pada meninggikan darjat. Syafaat Nabi juga boleh beri kepada orang hak duduk dalam syurga dah. Duduk syurga yang ke-6. Contoh, kawan. Atas dia ada syurga lebih tinggi, syurga kelima, syurga keempat, syurga pertama. Dengan syafaat Nabi boleh angkat siapa Nabi nak untuk buat naik darjat. Napa moyo tahu duduk syurga kelas 7 hak kita ni. Tengok orang lain sedap, syurga kelas 5, ekong sejuk, kita kipah.
Nombor 5 bermusing. TV pun Arya bulu. Surga dah, tapi ke kelas rendah. Lepas tu, tolonglah wahai Rasulullah, beri syafaat sikit, biar naik-naik kelas 3, 4, tak apa dah. Boleh Nabi beri syafaat untuk meninggikan darjah. Jadi ni 5 syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Amrullah, syafaat yang pertama, melepaskan orang daripada huru-hara pada mahsyar untuk mempercepatkan hisab. Yang kedua, memasukkan orang dalam syurga tanpa hisab. Yang ketiga, memasukkan orang yang kena hisab ataupun kena masuk neraka dulu. Nabi boleh bawa terus masuk syurga. Asal-asalnya kena hisab, asal-asalnya kena masuk neraka dulu. Tak payah masuk syurga. Yang keempat, mengeluarkan orang dalam neraka untuk masuk dalam syurga. Adik kakak amo sebut dalam kuliah yang lepas, ada seorang ustaz mengajar Jibril dia ayat Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ada orang kisah kamu. Nabi siapa dia kisah? Umatmu hodok dalam neraka. Nabi terkejut, ada lagi kau umatku dalam neraka? Kata ada. Nabi pun berongga, pergi terkejung dalam neraka, pergi kutik sore-sore ni waktu pergi masuk syurga. Ingat tak? Ada orang hok mengajar gitu. Allah, dia nak royak Nabi Muhammad sayang kau umat dia, tapi cara tak kena. Bapanya pergi royak Nabi Muhammad terjun dalam neraka. Nabi dia doa siang malam, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar. Ni doa-doa Nabi supaya jauh ke daripada api neraka. Ni royak Nabi terkejut dum dalam neraka. Superman. Superman, Iron Man boleh lah lagu tu. Nabi Muhammad bukan Superman. Cukup dengan syafaat Nabi. Nabi kecek kira ya. Royak kau malaikat penjaga neraka, royak kepada Allah Ta'ala. Lepas tu bilahum aku tu wahai Rasulullah, wahai Allah. Allah akan masuk bil. Tu syafaat namanya. Allahu Akbar. Yang kelimanya, boleh meninggikan darjah. Baik, habis. Masalah, syafaat Nabi bagi orang yang berdosa besar. Nak kecek bab lagu mana orang yang buat dosa besar boleh kalau tidak dia memenuhi syafaat Nabi Muhammad. Sesungguhnya orang yang berdosa itu kecil dan besar kena azab. Sebut kata dosa, tak kira kecil, tak kira besar, azab, hukumnya dia azab. Hamba teringat mula ngaji dengan Turun ni Aziz di Masjid Pulau Melaka, hamba tingkat 3. Tok Guru sebut beza antara dosa dengan salah. Dosa dengan salah. Kita kata contoh di pejabat ke di sekolah ke, kita buat kesalahan ponting kelas. Okay, misal rokok dalam tanda. Kalau pejabat dah ponting waktu kerja, kita tulis salah. Mencuri satu kesalahan, menipu satu kesalahan. Salah ni dia akan habis dengan hukumnya. Orang curi hukumnya dia penjara 2 tahun. Okay. Orang ponting kelas hukumnya dia rotan 2 kali rotan. Isap rokok rotan 5 kali. Tu hukumnya bagi salah. Jadi orang yang buat salah ni, bila dia kena denda, dia kena hukum, beres lah. Dia serah, dia telah beres. Walah tidak. Semua tu dosa. Curi dosa, menipu dosa. Dan dosa-dosa ni, dia hukumnya dia sebenarnya adalah neraka. Dan untuk tarik balik dosa ni kena taubat. Walaupun mu kena dah je, mu curi kena je 5 tahun. 5 tahun dah alergi, tapi mu tak pernah taubat. Tak pernah taubat, tak pernah menyesal dengan hak mencuri. Duduk dalam je pun duduk sahur, dia lah orang curi paling handal. 10 kali curi baru ni mau kena ikat. Deh, duduk dalam je dekat orang tabik begini, boh. Orang nak ngaji dengan dia pula bak curi. Dia pun kelah pula alergi. Kelah pencuri mahal. Curi kereta, curi motor. Dia tak pernah nyesal. Lepas 5 tahun dia taubat. Adakah iyalah selesai dapat hukum dunia tu, tapi dosa dia hilang ke tak? Dosa tak hilang. Bila dosa tak hilang, esok tetap dia masuk neraka walaupun telah 5 tahun dia alergi. Jadi kita jangan salah dah, bukan setakat salah, bukan dosa. Nipu dosa, curi dosa, apa nama ni, kata orang berdosa. Kita kata orang kena ingat polis. Duk alih akak seminggu kan, lepas dengan jaminan.
Selagi mu tak tobat, mu tak minta maaf dengan orang mu kata, mu tak tobat, menyesal dengan Tuhan atas perbuatanmu, tetap dosa dan tetap akan masuk neraka. Jadi sebab itu Tuhan kita kata, orang yang berdosa itu kecil dan besar kena azab. Jangan duduk kaluk ni besar ke kecil ustaz, ni dosa besar. Berapa kaluk dosa besar dosa kecil? Kalau dosa besar tak buat, dosa besar. Tapi kalau dosa kecil tak apa kan? Kita buat dosa kecil. Sebab dosa kecil ni dia akan gugur dengan ambil air semaya, gugur dengan istighfar. Siapa dia ajar kamu? Dosa ni tetap kena azab. Hak Tuhan ampunkan dengan air semaya, istighfar ni khati'ah, bukan az-zunub. Istilah tu kita kena jelas. Khati'ah ni kesalahan. Kesalahan akan gugur khataya, kesalahan. Tapi zunub walaupun kecil tetap kena taubat, minta ampun dengan Allah Taala. Dan kena azab dan dera dalam negeri akhirat. Orang yang buat dosa kecil ke besar ke akan kena azab dan dera bila nuh akhirat. Tetapi azab orang yang berdosa besar itu tentulah lain daripada azab orang yang berdosa kecil. Cuma bezanya, bila dosa besar azab lagu lain, dosa kecil azab lagu lain. Curi lah, curi seria lagu lain, hukum dia curi 10 riyal lagu lain. Kita serupa kan. Kita curi melu, teh melu supermarket 2 tahun je, curi 2.9 bilion lepas. Contoh hukum manusia. Kerana orang yang dosa kecil itu tentulah lebih ringan azabnya daripada orang yang berdosa besar. Dan orang yang berdosa besar itu penting azabnya. Orang yang berdosa besar tu toko mana-mana tak lagi, tetap kena azab. Dan sungguhnya ada tersebut dalam hadis bahawa Nabi kita ada menolong, syafaatkan orang-orang yang berdosa besar dan meringankan seksa orang yang keras seksa atasnya. Ada ahli hadis sebut Nabi tolong orang yang buat dosa besar, syafaat juga. Dan orang yang azab dia keras, azab dia berat, Nabi tolong ringankan azab. Ada hadis. Bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai hadis dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula syafaat aku itu bagi orang-orang yang berdosa besar daripada umatku. Ni hadis Nabi. Nabi kata syafaat aku ni juga boleh kepada orang yang buat dosa besar. Itu jelas Nabi sebut. Masalah syafaat Nabi bagi orang yang ditinggikan darjat. Baik, tadi kita kata syafaat Nabi yang kelima meninggikan darjat orang dalam syurga. Mana dalil dia? Boleh Nabi kita meninggikan darjat syurga akan orang yang rendah darjatnya dengan syafaatnya. Boleh, tak ada masalah. Sebagaimana boleh ia melepaskan orang yang bersamaan timbangan baiknya dan jahatnya daripada azab dengan syafaatnya. Ada satu kes bila ditimbang sama berat, hak ni pahala, hak ni dosa. Duk atas nimbang duk seimbang. Orang kalau berat timbangan baik besarlah, banyak kan. Hak ni pula berat timbangan jahat, timbangan baik ingat. Tak ada masalah. Dan aku tu hak ni hak baik pun ada dalam 1000 kilo, hak jahat 1000 kilo juga. Agak-agak sama dia kan. 5 saat dari sekarang. Siapa dia? Siapa? Kita dia nampak orang lain apa semayah bini pun tak apa juga. Bagaimana? Mata tengok payah con-codi jadi bekir etek. Mayah tipu orang pun tipu juga. Mayah hotel orang tak bayar juga. Nak buat mana? Orang tina mayah tu laki juga apa tolak. Serabut semayah. Bini semua nasi, tu laki semua nasi. Tunggu semayah. Tanya tak semayah makan nasi. Bobel.
Aduh lah, kita ni orang pergi ajak pada makan gula lagi. Bawa lah gula 2-3 kilo je. Naik makan. Bagus lah tu, memenuhi jemputan, boleh pahala. Betul tak? Kalau tak tahannya, lepas pada tu naik atas kereta kat kita senyap orang tino. Dia pun tak tengok ke anak tuna. Dia tanya kita. Tahu dah tengok makan nasi. Weh lah, tak sus sikit apa. Kau tahi cicuk. La ilaha illallah. Hot tino putih je lepuk. Jatuh tergai. Ikut dia lah. Dia nak hitam ke hitam. Kalau mau kalah apa-apanya. Tu kata pahala memang gula tu boleh dah. Tapi bunuh pahala dengan duk kata. Ngajangnya pun Allah dasak lah. Dia ambil mana lah. Buruk beg. Dia yang ngajangnya buruk sewa. Tu pelik lagi dia kata hantar. Pelik lah hantar. Topik ledah. Ikut dia nak bitung kes kalau topik ledah aku. Apa kita ni boso-boso ni ke? Nak beli-beli malah. Dah ada ubi ni gak buat pengat. Nak buat sikit, buat salah buat banyak. Salah bekah. Panggil anak, buat lagi kayah ni semakuk. Kan ni nak semakuk. Anak kita, ya teman nak lalu makuk, teman nak lalu. Mana selalu makuk. Gila anak, Assalamualaikum. Kayah. Amel kan nak? Mari pengat ni. Allah lah, nyosoh. Terima kasih lah. Kayak kemah. Mana lalu makuk tu? Mata. Kayah kita pun saling makuk. Mujuk. Sirap pisau siap dah. 5 keping. Balah bekah. Anak wakil kayah ni sirap pisau. Ai mak ayahnya kau sedap sekali, mak ayahnya sedap ni. Suka boleh sirap pisau. Gi makan ni nak. Assalamualaikum. Mek kan mek. Mari pengat ni. Terima kasih lah. Mana lalu makuk? Mata. Enggak kan ni nak jaga tu lelaki seteruk. Jadi dia pula tak segar baru lepas kena kopi. Mana? Tak ada buat apa-apa lagi lah. Basa-basa makuk. Makuk saja. Buat klik lah. Makuk. Makuk saja. Sedap lagi malah kaya gitu aweh ni. Dia duduk tepi merah. Ya, sedap sirap pisang mung. Habis aku sogai makan. Ada roy nak mula-mula royak kita buat. Mek nak mata makuk saja. Kita tunjuk mek nak duduk depan tu mana. Mata makuk saja. Kita wirumbu. Tu nak royak kita ni pahala pun ada, dosa pun ada. Pengat kau tu pahala dah. Tapi nak kau balas orang tak kan dia kata macam-macam. Kita tak tahu dia tu jaga tu lelaki seteruk lah beratum demel lah berapa. Allahu Akbar. Jadi syafaat Nabi juga boleh kepada siapa? Kepada orang yang buat dosa besar. Masalah ni kita nak habis sikit lagi. Meninggikan derajat. Lagu mana cerita? Bermula sebagaimana boleh ia melepaskan orang yang bersama timbangan baik dan juga timbangan baiknya dan jahatnya daripada azab dengan syafaatnya. Bermula dalil. Baik, dalilnya mana? An Jabir Alhamdulillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati qala Muhammad ibn Ali faqala li Jabir ya Muhammad man lam yakun min ahli al-kaba'ir fama lahu wasyafa lisyafa'ah. Baik, gini. Nabi SAW kata, syafaat aku ini untuk orang yang buat dosa besar daripada umatku. Okey, selesai. Bila sahabat Nabi Jabir bin Abdullah kata gitu, ada seorang tabi'i nama Muhammad bin Ali. Muhammad ni ditanya Jabir. Jabir ni sahabat Nabi. Wahai Tok Guru Jabir, Tok Guru kata Nabi sebut syafaat dia ni boleh kepada orang yang buat dosa besar daripada umat Nabi Muhammad. Apa yang diperolehi oleh orang yang tak ada dosa?
Faham tak maksud dia? Macam unfair, tidak adil. Orang yang ada dosa besar boleh syafaat. Orang yang tak ada dosa, cakap tak boleh apa-apa. Sepatut orang yang tak ada dosa ni, ataupun orang yang dosa dia kecil ya, sikit ya, lebih patut boleh syafaat Nabi berbanding dengan orang yang ada dosa. Ni tiba-tiba orang yang ada dosa boleh syafaat, orang yang tak ada dosa tak boleh syafaat. Oh, baik ada dosa lah. Faham tak maksud apa? Deh. Maka jawab dia kata, orang yang tidak ada dosa, dah syafaat dia adalah pada meninggikan darjat. Ni bagi orang yang tak ada dosa. Dia tak ada dosa di masuk syurga kelas 4, syurga tingkat 4. Maka dengan syafaat Nabi dia boleh naik syurga kelas 3, syurga kelas 2. Ni bagi-bagi orang yang tak ada dosa. Wallahu a'lam. Insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan ada 1 2 3 4 lagi hadis sebelum kita masuk babun majaa fi sifatil haudi. Bab pada membicarakan hadis yang membicarakan tentang sifat kolam Nabi. Sebelum masuk bab kolam Nabi. Kolam Nabi kan? Hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyur. Ya kita dah selawat tu kan? Hauduka, kolammu wahai Rasulullah, airnya putih, airnya jernih, kunjungan kami pada hari akhirat. Lagu mana sifat kolam Nabi? Kita akan baca hadis dia. Sebelum masuk tajuk tu ada 4 lagi hadis berkenaan dengan syafaat. Kita akan berhabislah insya-Allah dah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.